اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 60, petok bawah sekali. Muka surat 60, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu qada'uhu las-salah bal yahrumu qada'uha 'alal awjahi. Puasa tertinggal di sini wajib diqada, sedang salat tidak, bahkan haram mengqadakan salat atas dasar berbagai wajah. Jadi masih lagi menyambung berkaitan dengan perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang nifas. Haram bagi orang haid dan nifas yang lebih daripada yang diharamkan atas orang yang berjunub, di antaranya adalah puasa. Puasa haram atas orang yang haid dan juga orang yang nifas. Adapun orang yang berjunub, orang yang berhadas besar kerana bersetubuh ataupun berhadas besar kerana keluar mani, tidak diharamkan berpuasa. Orang yang haid nifas yang diharamkan berpuasa. Macam mana orang berjunub yang berpuasa? Contohnya orang yang berjunub di sebelah malam, kemudian masuk waktu subuh, belum lagi mandi wajib, maknanya memulai puasa dalam keadaan masih lagi berjunub. Haram, hanya makruh jua, tidak diharamkan. Sebagai contoh laginya, orang yang berpuasa tiba-tiba tengah hari dia bermimpi keluar air mani, maka dia berjunub. Adakah haram puasa? Tak ada haram puasanya, cuma disunatkan mandi wajib segera untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah. Yang haram puasa adalah orang haid dan orang nifas. Kemudian saya bicara minggu lepasnya berkaitan dengan tak ada lah orang yang haid yang berpuasa tu, tak ada. Yang kena beringatnya orang yang berpuasa kemudian sebelah petang kedatangan haid. Maknanya sejam ke setengah jam ke dengan maghrib nak berbuka puasa, tiba-tiba keluar darah haid. Maka diharamkan kalau masih kosak untuk meneruskan puasa. Tetapi kalau tidak makan, tak minum, tetapi bukan kosak di hati meneruskan puasa, tak ada masalah. Tak syarat, tak wajib kata nak pergi makan dulu sikit. Makan dulu sikit lah untuk membatalkan puasa. Tak ada membatalkan puasa, sebab puasa sudah batal dengan keluar darah haid. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid. Jadi bila keluar darah haid, sejam, setengah jam lagi nak masuk waktu berbuka maghrib, puasa sudah batal. Nak membatalkan puasa, puasa sudah batal. Maknanya tak perlu nak makan pun, tetapi jangan ada kosak di hati untuk meneruskan puasa. Kalau kosak di hati untuk meneruskan puasa dalam keadaan puasa sudah batal, hukumnya adalah haram. Kemudian saya sebut minggu lepasnya, orang yang haid tidak disunatkan imsak.
Orang yang haid tidak disunatkan imsak. Makanlah. Sebut kata imsak, maksudnya menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tetapi perempuan haid ni tidak berpuasa. Tetapi adakah perempuan haid ni disunatkan jangan makan, jangan minum kerana nak menghormati bulan Ramadan? Tidak disunatkan imsak. Sebut kata imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, dengan makna imsak tidak makan. Imsak maksudnya tidak minum, tidak bersetubuh. Imsak maksudnya tidak memasukkan sesuatu ke dalam rongga atau imsak. Jadi fokus kitanya tidak makan, tidak minum lah. Perempuan yang sedang haid, dia tidak disunatkan imsak. Sebab ada orang salah faham, dia kata orang haid sekalipun sunat jangan makan sebab nak menghormati bulan Ramadan. Ada orang perempuan haid ni, haid tu sudah melemahkan dia punya badan. Kalau berpuasa pula jadi dua perkara yang melemahkan badan. Sebab tu diharamkan berpuasa. Jadi perempuan haid ni tidak disunatkan imsak. Yang kata perempuan haid sunat imsak ni, hak mana tak puasa kerana haid, kering haid siang hari. Lepas kering haid itu sunat imsak. Maksud gitu. Mana sebelah pagi tu dia sedang haid lagi, makanlah. Sampai tengah hari contohnya haid dia sudah kering, berpuasanya tidaklah, sebab dia sebelah pagi masih lagi haid. Bila haid sudah kering, sudah hilang satu perkara yang melemahkan perempuan tadi, maka sunat jadilah jangan makan, jangan minum, sunat imsak. Kalau makan juga tak ada lah pahala sunat imsak. Kemudian saya sebut mengelepasnya puasa yang batal, yang tidak berdosa, puasa yang batal yang tidak berdosa. Orang yang tidak berpuasa yang dibenarkan pada syarak. Tadilah orang haid tidak berpuasa, tu syarak larang puasa. Lepas haid kering sunat imsak. Hak puasa, hak tak puasa, hak syarak benarkan. Pandai ni. Hak saya datangkan contoh mengelepasnya orang yang sakit. Dia bukan sakit, dia boleh berpuasa. Tiba-tiba mari nyakit. Marilah dia punya penyakit tu tiba-tiba. Kok mana pun dia kena telang ubat. Dia kena telang ubat. Dia tak ada apa-apa puasa, tapi kena telang ubat. Dan jadi seumpama tu mudarat dianya. Kok mana pun dia kena berbuka puasa, kena makan ubat. Dia pun makan ubat. Dia membatalkan puasa, dia berbuka yang dibenarkan pada syarak. Lepas dah dia makan ubat, hilang dah mudarat dia, dia tak ada lapor-lapor pun, sunat imsak. Walaupun puasanya sudah berbuka, maksudnya boleh makan boleh makan, tapi sunat imsak. Sunat jangan makan, jangan minum. Nak makan, nak minum juga tak ada lah perkara sunat. Gitu je lah. Sebab apa sunat imsak? Dah dia bukan mudarat kerana dia tak makan, mudarat kerana tadi dia kena telang ubat. Tu je. Lainlah kalau dia berbuka kerana tak nak pergi dah. Tak nak pergi dah. Mari pelik dah ni. Bukan kerana sakit dah ni, kerana kelaparan. Tu lain waktu. Waktu makan lah. Sebab dia sudah mudarat dengan kelaparan. Kalau saya buat contoh tadi, dia mudarat bukan kelaparan. Bukan kerana puasa dia mudarat. Dia mudarat kerana mari nyakit tiba-tiba, yang mana kena makan ubat. Lepas makan ubat tu, segala-mega lah dianya. Maknanya dia mudarat bukan kerana lapar. Dia mudarat kerana mari nyakit tiba-tiba, yang mana dia perlu makan ubat. Dia makan ubat. Dia membatalkan puasa yang syarak benarkan. Tapi hak batal puasa yang syarat benarkan seumpama ni, lepas daripada segar dah tu,
Sunat imsak. Hormatilah bulan Ramadan, tak usah makan minum lah. Sunat dia panggil. Membatalkan puasa yang syarak membenarkan. Contoh lagi saya cerita minggu lepasnya, orang yang berbuka puasa pada masa musafir. Tapi musafir mana yang syarat membenarkan berbuka, dia ada syarat-syarat lah dia. Syarat musafir yang harus, bukan musafir yang maksiat, musafir yang bukan keluar pada hari itu selepas daripada subuh. Mana kalau musafir pada hari yang pertama tu keluar pukul 7 pagi, 8 pagi, untuk hari yang pertama tidak boleh berbuka puasa. Kalau dia masih lagi berpanjangan musafir, hari kedua esok bolehlah berbuka puasa. Jadi ada syarat-syarat lah pulaknya orang musafir yang dibenarkan berbuka puasa. Jadi dia pun berbuka puasa yang syarat benarkan ketika musafir. Siapa di rumah siang hari laginya, tengah hari siapa di rumah, dia sudah panggil bermukim, sudah tak panggil musafir. Sunat imsak. Sunat imsak. Sebab dia sudah bukan musafir. Nak makan juga tak ada pahala sunat imsak. Kemudian mengelepasnya satu keadaan yang mana tidak puasanya tidak berdosa, tetapi wajib imsak. Mana orang yang lupa niat malam. Dia lupa niat malam, maknanya tidak berpuasa lah dia sebab tidak melengkapkan rukun niat sebelah malam. Tetapi orang yang tak berpuasa kerana lupa niat yang tidak bersalah ni wajib imsak. Haram makan, haram minum, haram bersetubuh, haram memasukkan sesuatu ke dalam rongga, haram melakukan perkara yang membatalkan puasa yang dia tak puasa sebab dia lupa niat malam. Tapi wajib dia imsak. Tak puasa dia tak, bukan sengaja, tak salah tapi wajib imsak. Sebab itulah diajar kepada kitanya niat malam pertama untuk sebulan di bulan Ramadan. Lupa niat seumpama tu turut mazhab Maliki yang berpuasa juga. Sebab apa? Kalau pakai mazhab Syafi'i tidak berpuasa tetapi wajib imsak, lapar macam orang lain juga. Kalau tidak berpuasa kena qada kemudian tetapi kenyang, okey je. Ke macam mana? Tidak berpuasa kemudian hari yang tidak berpuasa tu kenyang, qada lah kemudian, okey je. Sekarang ni lupa niat malam, tidak berpuasa mazhab Syafi'i, tapi haram makan, haram minum, wajib imsak. Jadi macam puasa juga, macam puasa juga tapi bukan puasa sebab dia lupa niat malam. Sebab itulah pakailah mazhab Maliki. Hak niat malam pertama saja aku puasa sebulan di bulan Ramadan. Sebab kalau pakai mazhab Syafi'i puasanya tidak ada, wajib diqada. Hari lupa niat tadi haram makan, haram minum, lapar macam orang lain juga. Kira pakai berpuasa lah. Turut mazhab Maliki. Molek-molek ada pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki saja tu hak memada niat sebulan, memada niat sekali untuk sebulan bulan Ramadan. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali wajib niat tiap-tiap hari. Hanya mazhab Maliki sahaja. Tapi dicadangkan niat malam yang pertama untuk sebulan, dicadangkan kalau lupa niat awak taklid turut mazhab Maliki. Walah tak perlu pun. Kenapa tak perlu? Lupa niat malam ni kalau kita kata gak jarang sangatlah berlaku. Kalau berlaku juga lupa niat malam, kenapa nak pakai mazhab Maliki, pakai mazhab Syafi'i lah. Tidak berpuasa kena qada, tapi tidak berpuasa pun wajib imsak, haram makan. Sebab apa gitu? Niat puasa ni daripada maghrib sampai ke subuh, lupa niat, padang muka lah. Kan niat puasa ni daripada maghrib tu sampai ke subuh esok, lupa niat. Allah, khoya kok mana? Berlaku suruh lupa niat. Pakai mazhab Syafi'i.
Makna tak berutuk orang panggil. Dan tak berlaku pun. Kalau berlaku macam mana? Pakai mazhab Syafi'i lah. Ada awak pakailah mazhab Maliki. Cadang mazhab Maliki tu walaupun tidak tersepit pun. Tidak perlu mana pun. Tapi ni pekau. Tak ada orang marah pun pakai mazhab Maliki. Sebab kadang-kadang dia juga orang mak kerah lah. Kuliah saya jangan disebutlah mazhab-mazhab lain. Kalau sebut mazhab lain saya nak sepak, dia kata. Nak sepak. Mazhab Syafi'i sudahlah. Jadi macam mana kalau kita mengajar bab puasa, baca kitab Matla'in Badri. Matla'in cerita mazhab Maliki tu. Nak sepak ke macam mana? Dak kitab Matla'in Badri, tajuk puasa, dia akan bicaralah. Niat sebulan sekali, taklid mazhab Maliki. Ni Fatul Mu'in kita pun dalam bab puasa tu, taklid mazhab Maliki. Lepas tu nak sepak. Kemudian mana kalau kita kata kok tak perlu-perlu pun, tapi cadang. Walaupun niat tu satu malam waktu niatnya. Kemudian mazhab Maliki saja pula yang memada niat sekali untuk 1 bulan. 3 mazhab lagi tak memada gitu, wajib niat tiap-tiap hari. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali wajib niat tiap-tiap hari. Tapi walaupun satu mazhab, walaupun tidak tersepit mana, cadang pada ni. Ini keluasan dalam bab fiqh. Macam mana kalau hak tersepit? Hak tersepit. Mana tersepit? Niat semayang. Niat semayang di dalam mazhab Syafi'i wajib muqaranah, sertakan niat dalam takbiratul ihram yang masanya cukup singkat, cukup pendek. Allahu Akbar. Nak kena lengkap qasaq, ta'arud, ta'ayyun, niat makmum. Banyak dalam tu. Masanya sekadar berapa saat je. Allahu Akbar 3 saat. Mana ni? Adapun niat puasa Ramadan maghrib sampai ke subuh. Niatlah waktu mana pun. Niat sembahyang ni singkat sahaja. Muqaranah dalam sertakan niat dalam Allahu Akbar. Nampak payahnya lah nak dapat muqaranah sertakan niat qasaq, ta'arud, ta'ayyun tu dalam takbir ihram. Cadang kalah mazhab Maliki, mazhab Hanafi lagi, mazhab Hanbali lagi, pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i lagi, boleh niat sebelum daripada takbiratul ihram. Kenapa tak cadang? Sebab apa? Ni butuh. Supaya tidak berlaku takbir berulang-ulang kali yang terkadang menyebabkan ganggu orang sebelah. Kemudian pula yang membenarkan niat sebelum dia takbir ni bukan satu mazhab. Mazhab Maliki lagi, mazhab Hanafi lagi, mazhab Hanbali lagi, dan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i lagi. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i niat dibenarkan sebelum takbir dalam kitab Burhatul Tulab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Selain daripada dengan mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali membada niat sembahyang sebelum takbir. Kenapa tak datangkan pandangan ni? Tapi kalau dalam kitab-kitab ni, dalam kitab Fatul Mu'in kita, dia akan cerita tu. Hak niat sebelum takbir dibenarkan. Dalam kitab Buriyah Syekh Daud, dalam kitab Sabila pun dia cerita. Hak mazhab yang membenarkan niat sembahyang sebelum daripada takbir ihram. Hak ni lagi perlu kita kemukakan untuk keluasan. Bagi siapa? Bagi orang yang sukar untuk muqaranah, untuk sertakan niat qasaq, ta'arud, ta'ayyun dalam takbir ihram. Sebab apa? Perlu. Adapun niat puasa daripada maghrib sampai ke subuh lupa juga, tadilah pada muka je. Tak puasa-puasa dahnya. Dah cadang. Kalau berlaku bolehlah nak pakai mazhab Maliki pun. Hanya mazhab Maliki saja tu. Hak niat memada sekali untuk 1 bulan. Tak apalah, satu mazhab pun teruklah, boleh. Harus. Dah tahu dah syarat rukun puasa mazhab Maliki. Tahu dah
membatalkan puasa mazhab Maliki, tahu ke tak? Tak, kata tak nak pakai puasa mazhab Maliki macam mana? Talfiq jadi separuh-separuh lah. Tak apalah, orang awam dimaafkan. Boleh ada Dadak kita nak cerita hak niat puasa sebulan ni, budak lagi terdengar dah daripada budak-budak lagi tu aja dah gitu. Malam pertama niatlah untuk sebulan di bulan Ramadan. Aku tu aja dah. Cuma mazhab Maliki tu ingat ke tak masa budak masa dulu tu aja dah. Tapi niat sekali niat sebulan malam pertama tu memang tu aja. Ada tak tu cerita mazhab Maliki dak tu aja dak niat malam pertama untuk sebulan. Kalau lupa niat boleh pakai niat malam pertama tu, boleh puasa juga pada hari yang lupa niat. Bukan tu aja gitu. Tu aja gitu. Tu royak dak mazhab Maliki? Tak royak. Betul. Niat malam pertama untuk sebulan di bulan Ramadan memang tu aja. Dah, memang aja belaka dah. Sebab saya ingat-ingat memang tahu dah bab niat sekali untuk sebulan ni. Tapi waktu aja dak mazhab Maliki. Tapi orang tua royak kitanya boleh pakai niat tu kalau tengah-tengah bulan lupa. Tapi dak royak mazhab Maliki. Tak royak. Tak royak malah boleh ada. Ada. Tu peko. Tak ada orang marah pun mazhab Maliki je. Tapi adakah berlaku seumpama tu lupa niat? Tak berlaku pun cadang. Niat semayang, hak dak takbir berulang kali tu, beritahu pada orang seumpama ni, awak niat sebelum takbir lahnya, susah sangat nampak mazhab mana tu? Maliki, Hanafi, Hambali dan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kuat kot tu. Kan? Kemudian hanya diharuskan sahaja kita taklid mazhab Maliki. Tetapi yang afdalnya kita pakai mazhab Syafi'i, puasanya tidak sebab lupa niat malam, qada satu hari, kemudian wajib imsak. Gitu jelah. Mana tidak berpuasa. Afdalnya seumpama tu. Diharuskan saja turut mazhab Maliki ni, diharuskan, dibolehkan, digalakkan tidak, cuma diharuskan, dibolehkan. Afdalnya pakai mazhab Syafi'i lah. Oleh kerana malam tadi lupa niat, hari ni tak puasa lah, qada lah kemudian satu hari. Tapi wajib imsak lah pada hari tak puasa kerana lupa niat tu. Afdal dia gitu. Nak pakai mazhab Maliki juga. Sebab apa? Boleh kan turut mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki ni hanya satu mazhab saja. Kalau kita nak turut mazhab Maliki juga, dan Fatul Mu'in comel dah, sunat kita niat pulak sebelah pagi tu. Saja aku puasa Ramadan hari ini. Kalaulah kita niat malam pertama untuk satu bulan, di tengah bulan kita lupa niat, kita nak turut mazhab Maliki, diharuskan. Nak turut mazhab Maliki satu mazhab je tu. Tiga lagi tidak iktiraf, tidak kira. Maka nak pakai juga mazhab Maliki. Pagi itu sunat. Niat saja aku puasa Ramadan hari ini. Boleh niat siang ke? Mazhab Hanafi puasa fardu pun boleh niat siang. Macam puasa sunat boleh niat siang. Kalau mazhab Syafi'i dengan Hambali, wajib niat tiap-tiap hari sebelah malam. Mazhab Hanafi macam mazhab Syafi'i juga, wajib niat tiap-tiap hari, bezanya sunat sebelah malam. Boleh niat sebelah pagi. Jadi niat pula sebelah pagi. Kita mazhab Syafi'i boleh niat sebelah pagi, puasa sunat. Sebab Nabi puasa sunat niat siang hari. Inni izan asum, Nabi kata. Sekarang aku puasa, baru puasa Nabi. Tempat tak ada makanan. Puasa sunat boleh niat siang hari. Mazhab Hanafi pula puasa sunat ke puasa fardu ke, sama je puasanya, boleh niat siang hari juga. Itu mazhab Hanafi. Mana? Pagi tu niatlah pulaknya. Niat turut mazhab Hanafi pula. Bunyi khabar tak niat puasa awak malam dah. Tak niat puasa.
Dah, hari ni nak puasa? Puasa macam mana awak tak niat semalam? Saya puasa pakai mazhab Maliki dan Hanafi. Bunyi dua tu kan. Kagum sikit bunyi. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Tapi saya nak ceritanya berkaitan dengan lupa niat malam tidak salah, tapi wajib imsak. Wajib imsak. Yang wajib imsak sungguhnya hak ni hak maklumlah, yang membatalkan puasa yang syarak tidak benarkan. Orang yang membatalkan puasa yang syarak tidak benarkan wajib imsak. Dia membatalkan puasa dengan makan tu dosa yang paling besar dah tu tiang agama berpuasa Ramadan ni. Dia nak ganti balik kerugian berbuka puasa Ramadan satu hari yang tidak dibenarkan pada syarak. Dia puasa sepanjang hayat pun tak boleh nak cover balik, tak boleh nak tapung balik kerugian kerana berbuka puasa Ramadan satu hari tanpa uzur syar'i, tanpa dibenarkan oleh hukum syarak. Dia nak tapung balik tu, dia pun puasa sepanjang hayat dia, sepanjang hidup dia, tak boleh nak ganti sehari tu. Rugi besarnya orang yang berbuka puasa satu hari sahaja sekalipun di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Ada dia. Dosa besar berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa ni kalau tanya dia, awak berbuka puasa ni berdosa ke tak? Memang mereka pun sedar berdosa. Tapi apabila mereka berbuka, lepas itu mereka kira halal dah mereka makan. Sebab dia sudah tidak ada puasa. Saya tidak berpuasa. Sebab tadi berbuka berdosa besar ke tak? Berdosa besar. Dan sekarang tidak berpuasa, halal makan, haram dia makan, wajib imsak. Makan berdosa lain pula. Pada ni dia membatalkan puasa yang syarak tidak benarkan, dosa besar dia membatalkan puasa. Lepas dia tu wajib imsak. Wajib jangan makan, wajib jangan minum. Makan je dosa lain pula, minum je dosa lain pula. Pada ni. Sebab apa? Sebab dia berbuka puasa yang tidak dibenarkan pada syarak. Wajib imsak. Tidak berpuasa kerana haid sebelah pagi, sunat imsak bila kering haid. Berbuka puasa kerana terpaksa kena makan ubat, lepas makan ubat tu sunat imsak. Sebab sunat je, sebab dia membatalkan puasa yang syarak benarkan. Orang yang berbuka puasa dalam musafir sampai di rumah sunat imsak. Kenapa sunat imsak? Tak wajib imsak. Sebab dia membatalkan puasa ketika musafir yang dibenarkan pada syarak. Membatalkan puasa yang tidak dibenarkan pada syarak, wajib imsak. Ada tu. Jangan ingat ke mula-mula membatalkan puasa tu berdosa lah. Lepas itu saya sudah tidak berpuasa, halal makan, halal minum, haram, wajib imsak. Yang saya nak cerita ni, minggu ni tak habis lagi ni perkara yang diharamkan bagi perempuan haid dan nifas ni. Tak habis lagi. Kita ada berapa kali lagi Sebab di bawah tu masuk tajuk besar lain pula di bawah tu. Masuk tajuk besar lain di bawah tu. At-taharatu saniyatu al-ghuslu tu. Kita ada berapa kali lagi? Dia puasa berapa bulan? 13 tau. Jadi puasa 13 bulan, maknanya kita ada dua kali lagi. 2 kali malam Jumaat. 2 kali. Jadi kalau minggu ni tak habis lagi perkara yang diharamkan bagi orang haid minggu depan, lepas tu tinggal minggu ni je sekali lagi tau. Nak masuk tajuk, nak lakoh tajuk baru ni, at-taharatus saniyatu ar-ruslu. Tak apa, kita kira semula lah tu, panjang angan-angan, hidup kedok dah tahu. Tak apa, kita ada 2 kali lagi. Tapi minggu ni tak habis lagi lah kalau kita cerita bab perkara yang diharamkan bagi orang haid dan orang nifas, tak habis lagi. Kita nak sambung sikit lagi bab puasa tadi. Apabila orang yang membatalkan puasa
Yang tidak dibenarkan pada syarak wajib imsak. Nak peringat ni. Sebab saya biasa dengar sangat dah. Dan ramai dah orang tanya. Orang yang nak bersetubuh saya Ramadan boleh dia kata. Tapi kena pandai-pandai lah. Suruh belajar tak ambuh. Pasal tu. Ni ustaz ni. Orang kan majlis perkahwinan kan dikira kepada cuti sekolah. Kalau cuti sekolah tu dekat bulan Ramadan, kan telajak siang hari kan. Telajak siang hari wajib kafarah 2 bulan turut-turut. 2 bulan turut-turut ni pula 30 campur 30, bukan 29 campur 29. Dia bulan Islam kita ni ada 29. 2 bulan ni bukan 29 campur 29. 29 campur 29 baru 58. Dah. 30 campur 30. 60 dia ambil. 60 ni pula turut-turut ni 60 60 turut-turut Puasa hari yang ke-60. Hari yang ke-60 dah. Hari yang terakhir dah. Untuk kafarah. Puasa 2 bulan turut-turut. Hari yang ke-60 dah. Hari yang ke-60 tu rebah. Kalau puasa juga matilah hari tu. Mari nyakit pelik hari tu sehari. Hak 59 hari tu clear comel. Hari ke-60 tu memang kok mana pun kata mau buka pun orang akan paksa dia makan. Kejam lah, mati kalau tak buka. Contoh ni. Memang kalau dia tak buka hari ke-60 tu memang mati. Maka terpaksalah berbuka. Lepas tu macam mana kafarah tu? Kena ulang balik hari pertama, hari kedua pula. 59 hari dah tu. Hari ke-60 tu je tak nak pergi dah. Hari ke-60 tak nak pergi dah. Lepas tu macam mana? Hari pertama, kedua, ketiga semula. Cukup pula 60 hari. Ada ni. Tapi mazhab Syafi'i kita ni kafarah bersetubuh sang bulan Ramadan ni hanya kena kepada orang lelaki sajalah. Orang perempuan tak kena. Kalau mazhab Hambali dan mazhab-mazhab yang lain, orang lelaki kena, orang perempuan pun kena juga. Puasa 2 bulan turut-turut. Orang perempuan, kalau mazhab Hambali contohnya, wajib juga puasa kafarah 2 bulan turut-turut. Macam mana orang perempuan nak puasa 2 bulan turut-turut? Melainkan kalau perempuan tu hamil. Perempuan tu hamil, dia 9 bulan tak datang haid, adalah jalan nak puasa 2 bulan turut-turut. Kalau perempuan tak hamil, macam mana nak jumpa 2 bulan turut-turut? Sebab kok mana pun dia akan ada haid di tengah tu. Mazhab Hambali, orang perempuan pun wajib juga kafarah 2 bulan turut-turut. Jadi hak tengah tu mari haid 5, 6, 7 hari, berhenti puasa, lepas tu sambung balik bilangan hak 60, sambung balik. Bukan mula daripada sehari 2 hari dah. Sambung, boleh sambung. Boleh putus situ. Boleh putus situ. Putus kerana haid tu lah. 5 hari tu boleh putus. Lepas tu suci daripada haid, sambung balik puasa tu. Tu bagi orang perempuan. Itu pun mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i orang lelaki saja yang wajib kafarah puasa 2 bulan turut-turut, orang perempuan tidak. Sebab apa? Sebab orang lelaki batal dengan bersetubuh, orang perempuan batal dengan masuk sesuatu ke dalam rongga. Faham tak? Dia yang jadi wajib kafarah 2 bulan turut-turut ni apabila membatalkan puasa dengan bersetubuh. Barulah wajib kafarah, puasa batal, wajib kafarah 2 bulan turut-turut. Bagi orang yang membatalkan puasa dengan bersetubuh. Jadi lelaki batal puasa, perempuan batal puasa. Tetapi batal puasa kis lain-lain. Kis lain-lain macam mana? Lelaki batal puasa kerana bersetubuh, perempuan batal puasa kerana masuk sesuatu ke dalam rongga, bukan kerana bersetubuh. Sebab tu perempuan mazhab Syafi'i tidak ada kafarah, sebab dia batal puasa bukan dengan bersetubuh, tetapi dengan masuk sesuatu ke dalam rongga. Nak kena hurah juga? Nak kena hurah, kita hurah lah.
Dia hukum bersetubuh selepas lenyap hasyafah. Lenyap hasyafah barulah dihukumkan bersetubuh. Kalau separuh hasyafah sahaja lenyap, belum lagi dihukumkan bersetubuh. Lenyap hasyafah baru dipanggil bersetubuh. Faham lenyap? Faham lenyap tau? Ghaib faham? Hasyafah faham tau? Hasyafah faham? Tak tahu hasyafah? Ke tak tahu? Tak tahu dah hasyafah? Hasyafah ni kepala zakat lah hasyafah. Biar sebut arak sikit kau. Sebut hasyafah sudah lah. Bunyi arak ni balik sikit ni sebut kepala zakat tu jadi macam atas masjid ngajar apa benda gitu. Tak ni hukum ni. Jadi lenyap hasyafah dihukumkan bersetubuh, batal puasa. Orang perempuan belum lagi dihukumkan bersetubuh, batal dah puasa kerana masuk sesuatu ke dalam rongga farah dia, masuk separuh hasyafah tu, batal dah puasa. Masuk separuh hasyafah suami tadi ni belum lagi dihukumkan bersetubuh, tapi puasa batal dah. Batal kenapa? Kerana masuk sesuatu ke dalam rongga farash. Jadi batal puasa awal lagi. Masuk separuh hasyafah, puasa batal. Bersubuhnya belum, tapi puasanya batal. Mana kalau masuk separuh tu, masuk separuh hasyafah, stop, tak jadi. Kesa-kesa mula tak jadi. Tak boleh ni bulan Ramadan ni contoh. Masuk separuh dah hasyafah tu, tak jadi, gustang semula, undur balik. Orang lelaki belum batal puasa sebab belum lagi dipanggilkan bersubuh. Perempuan tak ada sebab masuk sesuatu ke dalam rongga. Faham tak ni? Jadi perempuan batal bukan kerana bersetubuh, batal kerana masuk sesuatu ke dalam rongga. Apa sesuatu? Separuh hasyafah ke dalam rongga farash. Lepas daripada itu baru dia panggil bersetubuh, tapi batal sebelum bersetubuh. Maka perempuan tak kena kafarah. Jadi yang batal puasa adalah batal puasa kemudian wajib kafarah bila batal puasa dengan bersetubuh. Tiba-tiba ini cuti sekolah, buat kenduri kahwin, kan nanti kan terlajukkan siang hari. Ada jalan, ada ustaz mengajar gitu. Ada jalan dia kata, ada jalan. Suruh belajar tak ambuh dia kata. Oh begitu. Jalannya macam mana? Minum dululah. Jangan terus pergi pada bersetubuh. Apabila batal puasa kerana bersetubuh, kena kafarah 2 bulan turut-turut. Kalau batal puasa kerana minum air, bersetubuhnya kemudian, tak kenalah kafarah 2 bulan turut-turut. Suruh belajar tak ambuh dia kata. Ada jalan, ada cara untuk siang hari. Betul ke tak kalau dia membatalkan puasa bukan dengan bersetubuh, dengan minum air tak kena kafarah? Betul lah macam perempuan tadi. Kenapa perempuan tidak kena kafarah? Kerana perempuan batal puasa dengan masuk sesuatu dalam rongga bukan kerana bersetubuh. Bersetubuh tu kemudian, tapi puasa batal dah sebelum daripada bersetubuh. Memang bila minum air, maknanya dia batal puasa kerana minum air, bukan kerana bersetubuh. Memang dia tidak akan kena kafarah 2 bulan turut-turut. Ada ni. Tetapi apa hukum kita minum air membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i? Apa hukum? Apa hukum? Dosa yang besar. Sebab membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Uzur dah tu, pindah mata dah tu, terjun tanah lah. Ada uzur-uzurnya lagi lah. Uzurnya kat mana? Mana ni? Dia minum air tu, apa hukum? Dia minum air kerana membatalkan puasa yang syarak tidak benar. Apa hukum? Dosa besar. Mana boleh ajar seumpama tu? Tapi kalau dibuat gitu, memang dia tak kena kafarah 2 bulan turut-turut. Tapi jangan ajar gitu. Dan ni beritahu hukum, bukan suruh buat. Macam ajar suruh buat. Dah beritahu hukum. Hak tadi ni dia ajar. Bukan tak ada cara. Dia kata nak lajak siang hari bulan Ramadan. Ada cara.
So belajar tak mampu. Minum air lah dulunya. Tu dia ajar suruh buat. Kita bukan ajar suruh buat. Kalau dia buat gitu, memanglah tidak kena kafarah 2 bulan tu. Tapi apa hukum membatalkan puasa dengan sengaja seumpama tu dosa besar? Kemudian, apabila membatalkan puasa yang tidak dibenarkan pada syarak, wajib imsak. Tu pula. Wajib imsak. Faham tak ni? Maknanya dia membatalkan puasa dengan minum air itu dosa besar dah. Lepas dia tu wajib imsak. Kenapa? Wajib jangan makan, wajib jangan minum, wajib jangan bersetubuh. Dia bersetubuh dosa lain pula. Bukan haru. Dia minum air membatalkan puasa dosa besar kerana berbuka puasa Ramadan tanpa dibenarkan pada syarak. Dia bersetubuh tu dosa pula sebab dia wajib imsak. Yang bersetubuh siang hari, yang tidak berdosa, hak sunat imsak. Hak sunat imsak. Dia bersetubuh tak berdosa lah sebab imsak sunat je. Hak ni berbuka puasa yang tidak dibenarkan pada syarak, berdosa besar, imsak wajib. Tiba-tiba bersetubuh haram, dosa lain pula. Minum air tadi kerana membatalkan puasa tu dosa besar kerana membatalkan puasa. Sekarang dosa besar kerana dia bersetubuh pula, kerana dia wajib imsak, kerana dia membatalkan puasa yang syarat tidak benarkan. Yang sunat imsak yang dia boleh bersetubuh, hak orang yang puasanya batal yang tidak berdosa. Mana contoh? Contohnya, isteri tidak berpuasa kerana sebelah pagi haid, pukul 10 11 haid dia kering, sunat imsak isterinya, sunat imsak. Suami pula balik jauh musafir. Suami pula berbuka puasa ketika musafir yang syarak benarkan. Sampai di rumah sudah bermukim, sunat imsak. Sunat je imsak. Isteri pun sunat imsak, suami pun sunat imsak. Sunat jangan bersubuh, nak bersubuh juga subuh je. Yang isteri ni dia tidak puasa sebab awal pagi tu haid masih lagi ada walaupun penghujung, keringnya tengah hari, maka sunat imsak. Yang suami tu balik jauh dalam musafir, dia berbuka dalam musafir syarat benarkan. Sampai di rumah sunat imsak. Sunat jangan makan, sunat jangan minum, sunat jangan bersetubuh, sunat jangan memasukkan satu dalam rongga, sunat juga. Hak ni kalau dah kata bersetubuh siang hari, hak dak apa ni? Bukan hak sengaja berbuka tu, hak minum air tu berat. Ajar seumpama tu berat. Memang dalam kitab Matla'in dia ada sebut helah. Helah panggil. Helah nak lepas daripada kafarah 2 bulan tuk-tuk dengan bahawa dia membatalkan puasa dengan umpama minum air, mana barulah bersetubuh. Itu helah untuk lepas daripada kafarah puasa 2 bulan tuk-tuk. Tetapi bukanlah kita Matla'in suruh buat kerjaan tu. Sebab dia membatalkan puasa tadi dosa besar. Faham tak? Orang yang membatalkan puasa tanpa dibenarkan oleh hukum, kita tahu tak dosa besar? Memanglah kita maklum dosa besar. Lepas tu sekarang ni, apa benda ni? Dosa besar. Kemudian apabila dia membatalkan puasa yang syarak tidak benarkan, wajib imsak. Wajib tahan diri daripada makan minum, daripada bersetubuh. Dia pergi bersetubuh pula, dosa lain pula. Ada ni. Tapi helah ni saya sebut, tapi bukan ajar suruh buat. Bukan kata boleh, bukan tak boleh nak belajar siang hari. Belajarlah, ada jalan dia. Suruh belajar tak ambuh. Dia ajar gitu. Jangan-jangan. Salah sangat bawa gitu. Tuan kita Matla'in beritahu, dia beritahu helah orang buat seumpama ni tak akan kena kafarah. Tapi orang buat seumpama ni dengan berbuka puasa sebelum bersetubuh, berbuka puasa yang syarat tidak benarkan, apa hukum dia? Dosa yang amat besar. Mana boleh buat gitu? Dia buat juga dosa yang amat besar. Dia pun bersetubuh kemudian dosa lain pula. Kena tak kafarah 2 bulan tu? Memang tak kena. Gitu je lah boleh royaknya.
Bukan ajar suruh buat, bukan begitu ada jalan suruh belajar tak mampu. Jangan buat gitu. Ada pula orang dia kata masa muda-muda, bukan sekali dua dia kata, terlajak sehari bulan Ramadan. Tu. Kalaulah satu hari itu berlaku berkali-kali, kafarahnya 2 bulan turut sekali je lah. Kalau satu hari itu bersetubuh berkali-kali, berdosa tu berdosa lah. Tapi dia dalam satu hari. Tapi kalau hari ni batal puasa kena bersetubuh, esok batal puasa kena bersetubuh, lusa batal puasa kena bersetubuh. Hak hari ni 2 bulan turut-turut. Hak esok kafarah 2 bulan turut-turut. Hak lusa kafarah 2 bulan turut-turut. Faham-faham lah. Dia kata kalau kayak gitu acak kali dia kata macam mana nak lepas daripada 2 bulan turut-turut tu. Tu kena jumpa kat luar lah. Cerita mazhab lain. Lain cerita lah sini. Hak mana kena tu padang-padang lah 2 bulan turut-turut untuk satu hari. Adalah pandangan-pandangan mazhab lain yang boleh takhir, boleh pilih antara 2 bulan turut-turut ataupun beri makan kepada fakir miskin 60 orang. Tu kita dalam mazhab Maliki lah tu, dalam mazhab Syafi'i tak boleh pilih. Tu kalau ada masalah seumpama tu bincang semula lah. Sebab apa dah 2 bulan turut-turut untuk satu hari, 2 bulan turut pula, 2 bulan turut pula, 2 bulan turut pula, pucat lah muka. Mana kuat puasa ni? Puasa kafarah, bukan puasa sunat, puasa wajib. Sebab puasa kafarah tu puasa wajib, puasa fardu. Jadi kira kita ni tak masuk lagi lah hak perkara-perkara yang lain yang diharamkan atas orang haid dan nifas, yang lebih daripada 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjunub. Di antaranya puasa. Kemudian di antaranya laginya melintasi masjid dalam keadaan ditakuti darah bertitik. Di antara laginya ambil kesedapan antara pusat dan lutut isteri yang sedang haid dan nifas. Di antara yang haram laginya cerai isteri yang dah ada haid dan nifas. Begitu. Ada lagi lah beberapa perkara yang diharamkan atas orang yang haid, yang tidak diharamkan atas orang yang berjunub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.